seni tampak, dan alhamdulillah telah pun dapat dilaksanakan dengan lancar sekali. Dan petang ini kita teruskan program dengan sesi forum bertajuk Menterjemah Profesion dalam Karya. Dan dengan itu dipersilakan Tuan Moderator kita, itu Encik Hasmin Azroyullah ataupun Azroy ke pentas. Silakan Azroy. Silakan. Silakan. Ini Hasmin Azroy Abdullah, tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum kita meneruskan sesi forum kita pada petang ini, kita berkenal-kenalan dahulu secara ringkas dengan moderator kita. Nama sebenar Hasmin Azroy Abdullah dalam IC, ataupun nama pena Nim Yorza. Ini memang popular lah nama Nim Yorza, dan beliau merupakan mantan guru. Sekarang ini berkecimpung sebagai aktivis politik, aktivis teater, dan juga penulis. Ya. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda dari Universiti Putra Malaysia dan sering menjadi panelis dan pemakalah dalam program-program sastra di dalam dan juga luar negeri. Jadi dalam bahasa beliau merupakan ketua penerangan bahasa. Berikan tepukan kepada beliau sekarang. Terima kasih. Dan dengan ini, dengan tidak membuang masa, saya serahkan sesi petang ini kepada Encik Hasmin Azroy Abdullah untuk mengemudi sesi seterusnya petang ini. Silakan. Terima kasih Kakanda Jasni Yaakob, atau yang kami lebih kenali di Sabah ini dengan panggilan Manja Abang Jewa. Baik, oleh kerana sesi di petang, ya, oleh kerana sesi petang ini biasanya mood mengantuk lepas makan, kan? Lepas tu tengah hari selalunya kalau kita di rumah sudah tidur dan sebagainya. Jadi kita santai-santai saja petang ini, ya. Baik, untuk menemani saya di atas pentas pada petang ini, sukacita saya akan umumkan ataupun berkongsi biodata lah panelis kita pada petang ini. Yang pertama sekali, ahli panel yang pertama, Dr. Jack Naim, MD ini apa dia? Medical Department. Nanti beliau akan jelaskan lah, ya. Kau tahu lah kita ini orang kampung, istilah-istilah canggih ini kadang-kadang kurang faham. Ini adalah nama pena untuk pemilik nama sebenar, yaitu Dr. Muhammad Naim bin Abdul Razak, yang kini bertugas di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Lahad Datu. Penulis berasal dari Kelantan ini telah berhijrah ke Sabah dan menyertai bahasa sejak tahun 2015. Mungkin tidak lama lagi orang rumah pun orang Sabah kali ini. Mudah-mudahan kita aminkan. Beliau telah menerbitkan novel, kumpulan cerpen dan kumpulan sajak yang bertemakan perubatan, perjuangan masyarakat marginal, isu-isu kemanusiaan dan cinta. Dalam hati ada taman, jawab dokter ini. Antara buku-bukunya yang laris di pasaran adalah Diagnosis 2, Prognosis, Diagnosis 3, Mortuary, Diagnosis 6, Katastrofik, Diagnosis 8, Autopsi, Dokter Kritik, dan 26 Kes, himpunan kes yang tak terlupakan. Itu dia. Beliau juga adalah penulis kumpulan puisi Kau yang Menyempurnakan Keindahan Senja, serta terlibat dalam sebuah antologi puisi yang berjudul Konjektur Poin K. Dengan segala hormatnya, saya menjemput dan mempersilakan Dr. Jack Naim untuk bersama saya di atas pentas ini. Ini dia. Baik, panelis kita yang kedua, ini bunga di antara pompong-pompong atas pentas pada petang ini, diberi nama Nur Azimah Abu Bakar. Beliau lahir di Ipoh
pada tahun 1962. Jadi kalau mau tahu umurnya kira sendiri ya. Kini beliau menetap di Kuala Lumpur. Beliau berkelulusan BA Hons Mass Communication saya rasa, dalam Public Relation, PR barangkali ya. Mungkin boleh diperbetulkan nanti dari UiTM Shah Alam. UiTM Shah Alam. Beliau merupakan veteran PDRM, bukan calang-calang PDRM yo. Sejak tahun bertugas ataupun berkhidmat sejak tahun 1981 sehinggalah bersara pilihan pada tahun 2005. Beliau juga merupakan penerima anugerah Pingat Jasa Pahlawan Negara oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun 2020. Dan calang-calang bunga kita pada petang ini. Seorang penulis yang aktif telah pun menulis 5 buah buku kumpulan puisi, termasuk sebuah kumpulan puisi yang ditulis dalam 3 bahasa. Wah, boleh tahan ini, ada Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Melayu. Dan buku ini diterbitkan di Taipei, Taiwan. Harap-harap Taipei masih kukuh lah, jangan diserang China kan. Okay? Dan buku terbaru beliau, pada garis celak mata dia menyorok duka sekelumit rasa. Ini ada di luar sana, dipamerkan sebagai jualan dalam program sila kita pada kali ini. Bagi puisi pula beliau telah menulis lebih daripada 200 buah saja. Boleh tahan ni panjang. Dan jangan lupa beliau seorang deklamator hebat. Pernah mendapat anugerah penyair berpotensi pada 2016 sempena anugerah buku negara, ya. Dan beliau juga seorang pelukis ilustrasi buku cerita kanak-kanak. PDRM tulis nih. Jadi pelukis ilustrasi buku cerita kanak-kanak, tulis cerita kanak-kanak lagi. Banyak buku-buku yang telah ditulis oleh beliau. Kalau saya sebutkan di sini habis masa kita sampai pukul 4. Terlalu panjang dan terlalu banyak, menunjukkan kehebatan bunga kita pada petang ini ya. Dan kembara beliau berkaitan dengan ilustrasi penulisan, lukisan ilustrasi dan penulisan kanak-kanak ini membawa beliau sampai ke Korea, Jepun, bahkan balik ke Malaysia jadi pembimbing dan sebagainya. Dan kini beliau merupakan setiausaha kerja Gabungan Penulis Nasional Gapena di Kuala Lumpur. Jadi kita tampilkan Puan Nur Azimah Abu Bakar. Seterusnya, ini penulis muda handsome boy, ya, yang diberi nama Fad Razi, Dr. Fad Razi. Jadi mungkin beliau boleh reveal nama penuh dia, sebab di sini hanya ada Fad Razi, binnya tiada dan sebagainya. Barangkali beliau memang seorang penulis yang suka berteka-teki. Nanti kita tahulah apa teka-teki beliau lepas ini. Baik, beliau merupakan seorang pegawai perubatan. 2 orang pegawai perubatan di kiri kanan kita. Jadi jangan takut kalau kena COVID. Ada dokter di sini. Beliau menulis berbagai jurnal penulisan, termasuklah artikel, puisi dan juga cerpen. Yang hebatnya beliau ini telah menang 40 anugerah penulisan, termasuklah Hadiah Sastra Perdana Malaysia, Hadiah Sastra Kumpulan Utusan, dan juga Hadiah Sastra Darul Iman. Pernah mewakili Malaysia ke Singapore Writers Festival dan juga program penulisan Mastra di Bogor, Indonesia. Kumpulan puisi yang telah beliau hasilkan adalah Mengundang Nurani, kalau salah mohon diperbetulkan, Ikan Dalam Jiwa, Kota Subuh, dan Pasca Sejarah yang telah menang sayembara penulisan ITBM Pena Berita Harian, menang tempat pertama. Dan beliau kini bertugas di Hospital Terengganu. Tanpa membuang masa, kita tampilkan dan menjemput Dr. Fad Razi ke atas pentas. Baik, forum kita jalankan secara santai-santai dan kita bahagikan kepada 3 segmen lah. Segmen yang pertama ada 1 soalan yang boleh di-elaborate ataupun diuraikan oleh ketiga panel sekaligus. Dan segmen yang kedua saya akan lontarkan setiap ahli panel ini seorang 1 soalan. Dan segmen yang ketiga penggulungan. Mungkin mereka ada tambahan-tambahan selain daripada idea-idea yang telah dicetuskan sebelumnya. Dan tambahanlah
segmen yang keempat, sekiranya kita masih ada masa, kita mungkin ambil soalan-soalan daripada audiens. Baik, untuk segmen yang pertama ini adalah satu soalan yang akan saya lontarkan untuk ketiga-tiga ahli panel. Mungkin mereka boleh membuat ulasan tersendiri. Soalannya mudah, walaupun soalan agak klise, tapi suka untuk kita dengar ini karena bukan senang. Profession yang kita anggap sebagai profesional ini, dokter, jurutra dan sebagainya, tiba-tiba jadi orang seni menulis yang sendu-sendu gitu kan. Baik, bagaimana tercetusnya ilham untuk menceburi bidang seni, khususnya penulisan kreatif ini? Karena kalau kita tengok latar belakang pendidikan pun tidak terdedah dengan bidang seni dan sastra ini. Jadi kita mulakan daripada ahli panel yang pertama, Dr. Jack Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara moderator. Sebenarnya saya rasa agak gentar sikit berada dalam dewan hari ini, sebab yang ada sini semua cikgu-cikgu, majoritinya hebat sastra. So Fat Razi pun saya punya cikgu dalam bidang penulisan. Dia pun penerbit antara buku-buku saya juga. Kita ada presiden kita bahasa, Datuk Jasni. Dan juga majoriti penulis dalam ni pun ramai yang dah menang anugerah dan sebagainya. So bila saya nak duduk atas pentas ni rasa macam tak layak sikit lah. So buat masa sekarang ni, kalau anugerah sastra ke apa semua belum dapat lagi lah. So boleh kata sebelum ni saya menulis banyak dari segi indie. So tak banyak mainstream punya penulisan yang saya sertai. Jadi insyaAllah mungkin lepas ni baru saya akan cuba untuk sertai mainstream lah. So macam mana start menulis? Sebenarnya saya daripada dulu saya suka menulis. Ada masa lapang saya tulis. Dan saya yakin ramai orang pun dia suka menulis. Cuma dia sama ada peluang untuk menerbitkan buku ataupun tak. Sebab waktu saya mula menulis dulu, boleh katakan saya sebenarnya bernasib baik saja. So sejak daripada matrikulasi masa tu di college, saya dah cuba menulis novel dan sebagainya, tapi tak pernah ada peluang untuk menerbitkan buku. Dan bila saya habis belajar medical student masa tu, waktu tu saya katakan saya antara yang dikatakan bernasib baik lah. Sebab waktu tu ada company buku alternatif, Lubuk Press. Dia memang dah ada terbitkan buku yang ditulis oleh doktor. Jadi panggil kumpulan diagnosis lah. Tapi lepas tu waktu tu dia ada macam, biasalah dalam bidang penerbitan kadang-kadang kita tak selamanya harmoni. Kadang-kadang kita ada, orang kata apa, ada sedikit salah faham, pertelingkahan, in which secara dia benda tu sebenarnya lagi bagus sebab dia boleh mengembangkan lagi industri buku juga. So bila berlaku kontroversi tu, so saya macam diundang untuk menyambung, untuk tulis siri buku diagnosis yang diterbitkan oleh Lubuk Press tu. So daripada sanalah saya start dapat peluang untuk menerbitkan buku. So daripada sanalah saya terus terbitkan buku seterusnya. Dan boleh dikatakan sebenarnya masa tu saya menulis tu, masa tu teruk juga saya punya tulisan. Tapi walaupun ada juga yang review daripada pembaca yang kata buku tu bagus, tapi sebenarnya agak teruk lah. So saya ingat saya punya first boss penulisan saya tu ditulis, kau ni menulis macam gampang. So pedih juga tu benda tu. Dan bila start menulis tu, kadang-kadang kita pun baca jugalah review daripada orang yang tulis daripada online dan sebagainya. Sebab kita nak tahu apa sebenarnya, bila kita jadi penulis, kita nak tahu reaksi pembaca terhadap karya kita tu macam mana. So kadang-kadang kita jumpa review, bila kita jumpa review yang bagus, kita rasa macam happy lah. Tengah-tengah baca review kadang-kadang kita tiba-tiba terjumpa pula review, Dr. Jack Naim ni is always a turn off for me. So bila baca je rasa tu macam tak best lah kata. So tapi alhamdulillah start daripada tu saya ambil benda tu sebagai satu benda yang positif lah. So start daripada sana lah, maksudnya saya jadi penulis, saya terbitkan dulu buku, baru saya belajar macam mana nak menulis. So lepas terbitkan buku pertama tu lah yang start rajin join program bahasa untuk belajar menulis, ikut kelas baca daripada buku-buku yang Fat tulis, macam nak tulis puisi dan sebagainya. So saya rasa tu adalah perjalanan sedikit lah macam mana untuk saya jadi penulis. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya katakan saya bukanlah seorang penulis yang baik. So bila berada di atas pentas ni,
tak adalah orang kata saya ni layak, betul-betul layak untuk ni. Cuma ni adalah sedikit perkongsian pengalaman lah. So daripada situlah saya start menulis. Dan di situlah bila saya cuba bina crowd saya sendirilah. Maksudnya penulisan saya itu adalah untuk integrasikan bidang perubatan kepada masyarakat umum. So tu sedikit lah pengalaman. Ya, kita teruskan kepada ahli panel kita yang kedua dengan soalan yang sama tadi. Ilham. Macam mana boleh menceburkan diri? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya. Saya pun tak sangka pula boleh jadi salah seorang ni. Okey, nak bercerita tentang bermulanya saya berkarya, menghasilkan karya. Saya lahir bukan dari penulisan. Saya lebih pada deklamasi puisi, di mana dari sejak sekolah lagi saya setiap kali hari pahlawan atau hari tulis, saya akan diminta untuk mendeklamasikan puisi, semua patriotik punya lah. Dan selepas saya masuki polis pada tahun 1981, sebelum tu menjawab pada pertanyaan umur saya, lahir tahun 62, 28 bulan 4 ni genaplah umur saya 60 tahun ya. Okey, siapa-siapa nanti Moni Sri insya-Allah. Okey, seorang ibu tunggal dan memiliki 7 orang cucu. Mula menulis semenjak tahun 1983, di mana karya pertama saya terbit di dalam Berita Bukit Aman. Berita Bukit Aman ialah karya-karya penulisan cerpen, puisi, berita yang dihasilkan oleh pegawai dan anggota polis. Okey, di situ saya bermula. Selepas itu, 1991, bila saya ditinggalkan sendirian sebagai seorang ibu tunggal, di situlah saya mula menghasilkan karya. Orang kata kita bermula menghasilkan karya dari apa yang berlaku, dari perasaan kita. Jadi alhamdulillah, karya-karya saya ada yang tersiar di akhbar dan di majalah tabloid Baceria. Dulu ada Baceria. Kita menulis rencana, puisi pendek lah semua, alhamdulillah. Dan dalam Polis Raja Malaysia sebenarnya ada berbagai bidang dalam dari untuk kita selain pada tugas siasatan semua, tapi dalam satu cawangan dalam Polis Raja Malaysia ialah cawangan perhubungan awam. Cawangan perhubungan awam ni lebih pada seni penulisan, di mana lahirnya para wartawan, juruacara itu semua bersangkutan dengan penulisan. Dan disitulah saya bermula sebagai seorang wartawan polis, alhamdulillah. Dan sebagai seorang pembaca berita dalam radio polis, dan anda yang berkumandang setiap hari Sabtu. Dulu ada, sekarang dah tak ada. Jadi saya menghasilkan skrip untuk Gerak Khas bersama Datuk Yusof Haslam. Dari situ saya bermula sikit-sikit dan bersara pada tahun 2005, bersara pilihan selepas saya menamatkan pengajian di ITM dan meninggalkan bidang kepolisian setelah berkhidmat selama 21 tahun. Panjang juga kan, lama juga kan. Jadi saya meninggal, dalam pada tu saya menyertai sayembara deklamasi puisi. Saya lahir dari Gapena sendiri. Saya antara orang lama-lama lah yang biasa menginap di rumah Gapena lama dulu tu. Ramai yang kenal juga dengan penulis-penulis lama ni yang arwah kan. Alhamdulillah lah, di situ belajar pelan-pelan. Maaf lah, saya tak reti nak bercakap ni. Saya tahu baca puisi je. Bila minta bertanya ni, kalau direct satu-satu insyaAllah lah. Tapi nak bercerita pasal kisah saya ni kena Google lah dalam jadi dalam buku lah. Okey, tak apa, maafkan saya ya. Tak juga ni. Okey, selepas itu saya ditawarkan menyertai korporat syarikat dan company ni di Kuala Lumpur.
lebih kurang 10 tahun saya dalam bidang korporat, dan saya lama juga, 8 tahun saya menghilangkan diri dari dunia penulisan dan sayembara puisi, cuma mengikuti kawan-kawan dari di surat khabar majalah je lah. Tapi dalam pada tu penulisan saya tetap menghasilkan karya, di mana selepas saya melepaskan jawatan saya sebagai pegawai perhubungan awam di MFDM, saya kumpulkan karya-karya saya dan hantar cuba nasib lah ke ITBM. Alhamdulillah, sejumlah 45 buah sajak saya dipilih untuk diterbitkan oleh ITBM. Kumpulan puisi Melarik Malam, itulah kumpulan puisi saya yang pertama 2014. Alhamdulillah, dan dari situ Gapena melihat kemampuan saya menghasilkan karya dan dihantar untuk menyertai Kembara Budaya ke Beijing, China 2015. Lepas itu saya melepaskan jawatan dan ditawarkan untuk bersama Gapena bermula sebagai AJK tahun 2015. 2014 macam tu lah. Selepas itu tak sampai setahun saya ditawarkan untuk sebagai setiausaha projek Gapena, dan baru 2 tahun sebagai setiausaha kerja Gapena, dan tinggallah saya di rumah Gapena dengan menghasilkan karya-karya saya, termasuklah membimbing para penulis baru dalam buku cerita kanak-kanak. Melukis ni sebenarnya dah lama ditinggalkan, tapi semenjak saya mengikuti balik, menyertai balik penulisan buku cerita kanak-kanak dan bercucu, ada cucu, dari situ lahir pula nak melukis. Alhamdulillah, saya boleh melukis sendiri untuk buku saya sendiri, dan seterusnya sejak pandemik 2 tahun kita lockdown, saya menghasilkan lukisan saya pula dan dijemput untuk berpameran di Galeri Shah Alam. Itulah sebagai sikitlah tentang saya. Terima kasih. Katanya tak reti bercakap. Kan? Orang sendiri dia memang begitu. Dia merendah diri. Tapi tak apa merendah diri, tak apa, jangan merendahkan diri ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan panel kita yang ketiga dengan soalan yang sama. Mungkin beliau berkongsi bagaimana tercetusnya ilham, mungkin ketika melihat mayat dan sebagainya. Dipersilakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator, panel-panel forum pada petang ini, Dr. Jad, Puan Azimah, Presiden Bahasa Dato' Jasmine, Presiden Gapena, serta para penulis yang saya hormati sekalian. Antara soalan yang saya selalu terima lah kan, ialah saya rasa mungkin Jad pun akan terima juga soalan ini nanti. Macam mana doktor boleh menulis kan? Doktor ke penulis sebenarnya? Sebab sebenarnya satu yang unik tentang penulis ni, pertama kita kena bezakan antara penulis dengan pengkaji sastra. Kan? So penulis ni dia berbeza dengan doktor atau profession lain. Nah, jadi doktor kena belajar doktor, kena ada lesen, kena dapat dia punya proses panjang. Nak jadi arkitek pun dia kena ada sijil dia. Nak jadi engineer, nak jadi even nak diving pun kena ada lesen kan. Tapi penulis ni dia tak perlu lesen. Itu jadi nak jadi penulis, siapa-siapa pun boleh jadi penulis kan. Walaupun ada setengah-setengah IPT menawarkan kursus penulisan kreatif, tapi itu sebagai salah satu platform lah untuk mendapatkan ilmu kan yang secara formal. Tapi nak menjadi penulis, dia tidak perlu secara perlu ada lesen, perlu ada dikawal sebegitulah. Jadi sebenarnya saya mula menulis, karya pertama saya terbit pada tahun 1999, iaitu sebuah cerpen yang terbit di Dewan Siswa. Ketika itu saya tingkatan 3. Ketika itu di sekolah saya di sekolah asrama. Setiap malam Jumaat setiap hari Jumaat malam dia akan buat tayangan wayang lah. Dia pergi kat Dewan, biasalah semua baring atas lantai, lepas tu dia pasang wayang. Masa tu cerita di Impact, saya ingat lagi.
dan masa tu The Impact dan Armageddon. Dia dua cerita tu dia terbit dalam masa yang dekat dan tayang back to back lah. Bila saya tengok cerita tu, saya dalam hati saya terfikir kan, saya rasa saya nak ada satu cerita saya sendiri kan, cerita science fiction lah. Saya tengok menarik cerita ni, saya suka tengok macam mana sekumpulan manusia dia nak melawan katastrofi yang bakal menimpa bumi ni. Jadi saya pun, dan dalam masa yang sama kita ada majalah Dewan Siswa Dewan Siswa masa itu yang ada ruangan cerpen kan. Jadi saya pun saya nak tulis satu cerita. Saya nak cerita saya sendiri, cerita science fiction saya sendiri. Saya pun hasilkan satu cerita berjudul Enigma Dunia. Saya pun hantar. Masa tu saya tak tahu wujudnya dunia sastra ini. Saya tak tahu pasal novel, saya pasal tu Komsas belum lagi ada. Masa saya tingkatan 4 baru ada Komsas masa itu. Jadi saya memang agak asing lah dengan sastra. Saya tak tahu sebab bagi saya ruangan cerpen dalam Dewan Siswa tu sama macam ruangan terkesilang kata, peraduan lain lah. Maksudnya kita boleh hantar one off macam tu je, habis cerita kat situ. Jadi saya hantar dan alhamdulillah terbit. Bila terbit, lepas tu dan jadi satu big matter lah dekat sekolah aku. Diumumkan di perhimpunan, dipanggil ke depan, dijemput saudara apa cerpen di keluar Dewan Siswa. Kemudian cikgu 4 bulan tak habis-habis untuk puji saya kan, pandai mengarang padahal tak adalah pandai sangat, kebetulan lah masa itu kan. Kemudian dan alhamdulillah cerpen tersebut telah membolehkan saya menyertai Minggu Penulis Remaja tahun 2000. Dan tak disangka-sangka juga cerpen tersebut menang Harga Sastra Siswa Bank Rakyat. Masa itu nilai dia RM1,000 untuk tingkatan 3, dan dengan nilai mata wang masa itu memang sangat teruja lah kan. Daripada situ saya pergi Minggu Penulis Remaja, dan di situlah saya mula berkenalan dengan ramai penulis-penulis sastrawan negara. Baru saya tahu bahawa wujudnya sastra itu sendiri kan. Baru saya tahu rupanya ada orang yang ada penulis wujud, gelaran penulis itu wujud. Ada orang yang menulis karya-karya ini secara konsisten, secara prolifik kan. Ada penilaian, ada perbahasan, perbincangan tentang karya dan sebagainya. Daripada situ saya mula kenal. Saya mula membaca, saya mula pergi ke perpustakaan di sekolah dan saya mencarilah. Tapi satu kesilapan saya masa itu adalah saya baru nak belajar, saya terus cari karya-karya Zen Kasturi. Jadi sajak saya faham-faham lah. Saya buka kamus, saya hafal satu-satu perkataan dalam tu kan. Jadi tempoh 4 ataupun 5 tahun pertama saya itu selepas karya saya terbit adalah tempoh kemarau lah saya kata. Cerpen saya terbit dan menang dengan sangat cemerlang. Pergi MPR, lepas tu saya hantar tak tersiar sebab saya terlalu mungkin ambitious jugalah sebenarnya. Ambitious, saya macam orang kata culture shock lah kan. Dapat rupanya kita boleh mula begini. Saya pun nak cuba macam tu, nak cuba macam ni, nak buat gaya penulis dan sebagainya. Tapi itu satu proses bagi saya dan sangat bermakna yang menjadikan saya hari inilah kan. Saya tahu apa yang patut dibuat, apa yang tak patut dibuat, bagaimana nak membina diri sebagai seorang penulis dan sebagainya. Dan pada tahun 2004 sajak saya pertama tersiar di Mingguan Malaysia. Sajak saya pertama. Kenapa nama saya Faik Razi? Nama betul saya adalah Ahmad Fadlil bin Muhammad Pakarul Razi. Bila sajak tu keluar dekat Mingguan Malaysia, dia jadi satu rangkap. Ahmad Fadlil bin Muhammad Pakarul Razi, 4 baris. Nama saja. Lepas tu nama kat bawah sajak tu kan. Belum masuk nama tempat dengan tarikh tulis sajak tu dah jadi satu rangkap lah. Macam ini panjang sangat nama saya saja kan, jadi satu rangkap karuan. Jadi saya pun letaklah Fad Razi. Itulah asal-usul nama pena saya kan. Jadi selepas karya saya tersiar, kemudian saya sambung belajar di David Island. Di sana saya dapati ramai pelajar Malaysia yang sebenarnya minat membaca, minat menulis saja, minat membaca saja. Tapi mereka tak ada pendedahan, tak tahu di mana nak salurkan karya-karya tersebut, tak tahu di mana nak dapatkan bahan-bahan bacaan yang baik. Jadi saya pun semasa di Dublin, saya tubuhkan grup karyawan luar negara. Masa itu kami ada sekitar 500 orang peserta ahli yang meliputi saya rasa dekat 20 buah negara. Di Dublin, saya start daripada Dublin Island, kemudian kita berkembang ke UK, US, Mesir, Jordan, Jepun, Korea, Australia, New Zealand. So kita ada ramai, kita berbincang secara atas talian banyak kan. Kita hantar karya, berkongsi, dan setiap tahun kita akan buat sayembara dan kita buat antologi. Jadi ini antara permulaan awal saya dah dalam menggerakkan persatuan kegiatan sastra. Ketika itu saya mementaskan teater di Dublin. Saya buat skrip teater dan pentaskan. Saya juga jadi pengarah dia. Dan saya rasa nak berlakon juga, saya boleh dapat pacak kat situ kan. Jadi dah tukar pegang sprop pun tak apa kan. Nak masuk juga dia berlakon.
Jadi itu antara pengalaman awal saya lah ketika menulis. Kemudian pulang ke Malaysia, saya pun meneruskan penulisan saya, dan sampai satu tahap ketika saya dah mula bekerja sebagai pegawai perubatan. Sebab saya sebenarnya apabila orang tanya saya, macam saya ni penulis ke, macam mana saya menulis kan? Saya kerja sebagai doktor tapi menulis. Sebenarnya saya jadi penulis dulu sebelum saya jadi doktor. Itu jawapan saya. Pastinya saya mula daripada sekolah dulu. Jadi macam mana nak bahagikan masa ke tak? Saya perubatan ni datang kemudian dalam hidup saya lah kan. Jadi sampai satu tahap saya rasa saya dah banyak menulis karya-karya sastra. Mungkin dah sampai masa untuk saya ketengahkan juga bidang perubatan. Apa yang saya pekerjaan saya lah, sebab saya rasa banyak benda yang saya boleh kongsikan berkenaan perubatan, tentang mitos-mitos perubatan, tentang salah faham, tentang senario, dan ramai orang salah anggap tentang dunia perubatan ni, dan macam-macam lah. Jadi daripada situ saya pun mula menulis kisah-kisah perubatan dalam karya-karya saya, dan saya pun mula membukukan. Daripada situlah terbitnya penerbitan Caterpillar. Ketika itu saya mengumpulkan rakan-rakan perubatan saya, doktor-doktor, dan ramai doktor-doktor yang minat menulis. Ini sangat-sangat mengejutkan, dan bagi saya sebenarnya menulis ni adalah satu kerja. Kenapa kita lihat sekarang ni menulis banyak dari kalangan pelbagai profesi? Sebab menulis adalah satu kerja yang memerlukan kita berfikir kan. Kita perlu berfikir. Sebenarnya orang yang menulis ada orang yang bijak, ada orang yang pandai kan. So sekarang ni, dan kebanyakan orang yang pandai ni dah ada profession sebegini kan. Kalau dulu pun mungkin sebab kita punya demografi ataupun orang kata variasi ekonomi itu tak banyak kan. Jadi kebanyakan penulis, sebab tu kalau kita tengok dulu penulis kebanyakan di kalangan guru, wartawan, mereka orang yang membaca kan. Zaman-zaman dululah, zaman pasca merdeka dan sebagainya, ahli-ahli pegawai kerajaan kan. Tapi sekarang dia dah makin banyak. Sebab kerja-kerja menulis adalah kerja-kerja orang-orang yang bijak pandai kan. Memang menulis membaca ni dikaitkan dengan ilmu. Dan orang yang ada ilmu dia nak menulis. Dia memang nak menulis. Doktor-doktor ni memang dia nak menulis. Dia nak berkongsi. Apatah lagi bila dah ada media sosial dan sebagainya, lagi banyak mereka nak berkongsi. Jadi saya sediakan ruang Caterpillar Books ni kan. Kalau ada lihat di depan sana, saya ada bawa beberapa buku lah, tak banyak lah buku-buku yang berteraskan perubatan. Caterpillar Books untuk memberi ruang kepada doktor-doktor ini meluahkan daya kreatif mereka dalam bentuk penulisan. Jadi itulah saya rasa sedikit pengenalan macam mana saya daripada mula sampai sekarang lah. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih ahli panel kita yang ketiga sudah terjawab bagaimana Fad Razi itu muncul. Rupanya nama panjang. Kak Di, saya baru mau soal Kak Di. Baik, untuk segmen kita yang kedua saya akan utarakan soalan secara langsung kepada ahli panel kita. Satu soalan lah. Sebenarnya mau soal Kak Di dulu nih, tapi tak apa, kita teruskan kepada Dr. Jack. Baik, pada pandangan dokter kan, adakah penulisan kreatif yang berasaskan kepada profesi khususnya dalam bidang perubatan ini sedikit sebanyak mampu memberi pengetahuan kepada para pembaca berkaitan dengan bidang perubatan, ataupun pada akhirnya karya tersebut hanya sebagai dianggap sebagai karya yang berbentuk fiksi semata-mata ataupun fiction? Silakan dokter. Testing. Okey. Soalan ni menarik tau bagi saya kan. Adakah dia akan kekal sebagai fiksi semata-mata ataupun dia akan memberi satu pengetahuan kepada pembaca dan sebagainya. So, dalam kes macam ni kan, saya suka tengok karya-karya luar negara dan sebagainya. Bila mereka describe pasal perubatan tu, bila dia tulis buku perubatan ke, ataupun kita tengok karya Michael Crichton dan sebagainya, dia kadang-kadang tulis, dia bagi idea perubatan. Apa perubatan akan jadi dalam masa 10 tahun, 20 tahun masa akan depan. Pada waktu tu, setengah tu dianggap macam fiction. Tapi lama-lama bila ilmu tu perubatan makin berkembang, kita akan tengok benda yang ditulis lama dahulu sebenarnya boleh berkembang menjadi satu ilmu yang baru, idea.
bagi saya penulisan ni adalah untuk kita letakkan idea kita di atas kertas yang mungkin orang takkan nampak apa yang kita tulis tu pada waktu tu. Tetapi mungkin 10 tahun, 20 tahun akan datang, orang akan start tahu pasal benda tu. Sebagai contoh juga, sekarang ni kita masih lagi dalam pandemik coronavirus COVID-19. So, banyak ahli-ahli teori konspirasi ni, dia keluarkan tulisan lama, buku-buku lama. Dia cakap, oh sebenarnya kita jangan lalai, COVID ni dah dirancang. Cuba tengok penulisan dulu ni, dia dah tulis pasal kemungkinan akan berlaku outbreak virus dan sebagainya. Lalu mereka kata benda yang ditulis tu, itulah plan dia orang waktu tu untuk jadikan benda ni pandemik hari ni. Tapi sebenarnya bila kita cek balik tulisan-tulisan tersebut, itu adalah idea yang diperolehi oleh penulis pada waktu ketika tu. Bila dibuat kajian tentang virus dan sebagainya, benda ni mungkin akan terjadi suatu hari nanti, akan ada outbreak besar-besaran. So bila dia tulis, lalu benda tu jadi kenyataan. Sebab apa? Sebab dia dihasilkan dengan ilmu. So sama juga konsep bila saya start menulis di Facebook dan sebagainya tentang ilmu-ilmu perubatan tu. Sebab satu adalah kita nak counter attack misinformation ataupun salah faham yang ditimbulkan oleh, tak tahulah, kadang-kadang orang tulis macam-macam. Benda ni boleh menyebabkan penyakit macam tu, kalau mandi waktu malam boleh menyebabkan paru-paru berair. So benda-benda ni semua adalah satu mitos perubatan. Jadi alang-alang kita dah boleh menulis dan kita pun ada ilmu dalam bidang perubatan. Jadi kita boleh guna peluang tu untuk sebarkan maklumat yang sahih dan juga untuk sedarkan masyarakat tentang apa realiti sebenar. Itu kalau dalam bidang kedoktoran lah. Yang kedua adalah, kadang-kadang doktor ni kalau nak jumpa pesakit semua nak ada masa 1 jam dengan pesakit dia, tak relevan. Masa tu sangat terhad. So saya lihat penulisan ni adalah peluang di mana bila kita tulis benda tu, lagi ramai orang boleh baca. So maklumat lebih banyak disampaikan kepada penulis. Dan sama ada dia akan jadi fiction ke, dia akan jadi reality ke, yang itu adalah satu benda yang menarik. Sebab kadang-kadang bila penulisan, dan untuk bagi doktor yang menulis, dia nak kena bezakan. Ada penulisan artikel yang ilmiah, yang mana kita keluarkan fakta-fakta tentang penyakit dan sebagainya. Dan kalau Dr. Fad, dia banyak keluarkan anekdot ataupun cerita-cerita pendek di hospital dan sebagainya. Kadang-kadang kita terikat dengan kita panggil istilah kerahsiaan pesakit. Kita tak boleh nak cakap pesakit ni datang, sakit tu. Kadang-kadang orang tahu penyakit tu, masa kita dah langgar etika dari segi perubatan. So salah satu kaedah yang bagi saya menarik untuk sebarkan maklumat pada pembaca pada masa yang sama tidak melanggar etika perubatan adalah untuk jadikan karya tu sebagai sebuah fiksi. So nampak macam sebuah rekaan, tapi orang tak tahu yang part mana yang betul, part mana yang salah. Tapi yang penting bagi saya, integriti dalam menulis tu, fakta dia betul, tapi cerita tu difiksikan, itu satu hal yang berbeza. So saya harap dapat menjawab soalan daripada Tuan Moderator. Baik, maksudnya walaupun kita menulis fiksi, selagi fakta itu betul, masih mampu untuk memberikan maklumat yang benar kepada audiens ataupun pembaca. Ini satu perkara yang hebat dalam dunia sastra kita. Ditambah nilai ilmu tersebut, ya, bukan sekadar imajinasi semata-mata. Baik, Dr. Fad, okay. Apakah terdapat cabaran tersendiri ketika menulis pengalaman di dalam profesi untuk dituangkan ke dalam dunia penulisan, khususnya penulisan yang berbentuk fiction, berbanding dengan menulis karya yang semata-mata berbentuk imajinasi? Kerana doktor sendiri bagi tahu bahawa penulisan lebih dulu sampai sebelum dunia perubatan. Jadi sudah tentu dua period yang berbeza, kan? Jadi adakah ada cabaran tersendiri? Dulu menulis berdasarkan imajinasi, kini menulis berdasarkan fakta untuk diolah dalam bentuk fiksi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan Moderator.
Apabila saya seperti yang Dr. Jack Naim sebutkan, apabila seorang doktor pegawai perubatan macam saya ataupun apa-apa bidang kesihatan lah, dietitian, farmasi, apabila nak berkongsi cerita tentang pesakit, yang pertamanya adalah kerahsiaan, itu dia kena jaga. Jadi kalau anda baca buku-buku yang diterbitkan oleh Caterpillar Books, kami dah pesan kepada penulis, pertamanya nama kena tukar. Nama memang tak boleh letak nama yang exactly the same lah, kan. Setengah-setengah dia letak singkatan Mr. A, Mr. B, Mr. X, kan, Encik W. Dan kemudian kita kena tukar juga beberapa perincian-perincian yang terdapat di dalamnya. Beberapa perincian, contohnya kadang-kadang yang terutamanya yang tidak relevan dengan cerita tersebut. Misalnya cerita tu tentang macam mana seorang anak terpisah dengan mak terjumpa dekat hospital, contohnya kan. Dah 10 tahun berpisah, rupanya dia tengok sebelah katil tu adalah anak dia, contohnya kan. So kita boleh tukar, misalnya jantina anak tu sendiri kita boleh tukar, daripada perempuan jadi lelaki, kan. Mungkin anak dia kalau dari cerita sebenarnya adalah dia patah kaki, kita buatlah patah tangan. Jadi itu antara cara kami approach tulisan-tulisan berdasarkan perbuatan. Sebab yang penting untuk jaga kerahsiaan, supaya kalau pembaca-baca ataupun even pesakit itu pembaca, kadang-kadang dia beli buku, dia kenal doktor ni merawat saya, kan. Dia baca, ini cerita pasal saya ni, kan. Dia tak boleh sampai dia macam tu. Jadi sebab dia akan kita nak jaga kerahsiaan pesakit, kan. Kalau saya sendiri pun saya tak suka orang cerita tentang rahsia-rahsia saya, kan. Itu satulah cabaran, tapi saya rasa itu tak ada masalah kalau seorang doktor itu tahu apa dia punya limitation lah, boundaries lah. Dari segi macam mana nak mendapatkan bahan, macam mana nak antara imajinasi, bagi saya sebenarnya nak menulis aneka perubatan ni lagi senang, sebab benda tu dah ada. Benda tu berlaku, kan. Dan yang pertama adalah kita kena prepare. Sebab saya banyak menulis, jadi saya sebenarnya apa yang saya tulis tu bukan benda yang asing pun sebenarnya, benda yang selalu berlaku dengan doktor-doktor lain pun rasa benda tu. Cumanya sebab mereka tak menulis, mereka tak rasa benda itu benda yang agak menarik untuk dikongsikan, ataupun benda tu lucu ke dan sebagainya lah, kan. Misalnya apabila berdepan dengan kematian, doktor-doktor lain pun biasa berdepan dengan kematian, kan. Resuscitate pesakit tu, break the news kepada ahli keluarga, itu semua. Tapi benda itu dah jadi satu norma dan mereka bukan yang penulis. Jadi mereka tak bersedia, tak melihat itu sebagai satu cerita yang ada value. Tetapi bagi saya sebagai seorang penulis, dan saya memang sentiasa melihat, dan saya rasa mungkin itu salah satu bagaimana penulisan membentuk saya sebagai seorang doktor. Maksudnya apabila saya berjumpa dengan pesakit saya melihat itu ada satu perspektif yang berbeza. Saya bukan melihat ada satu benda yang rutin, kan? Tapi setiap orang dia ada ceritanya, dia ada perspektif, dia ada nilai dia. Ada sesuatu menarik yang boleh dikongsikan dengan orang lain. Jadi itu salah satu cara yang saya buat lah, kan. Bagaimana saya dapat cerita-cerita daripada yang saya tuliskan dalam saya punya ni. Sebab benda ni sebenarnya benda yang rutin. Mungkin orang asing, orang umum baca, dia rasa tak sangka yang macam ni berlaku, tapi itu sebenarnya rutin di hospital. Itu benda yang memang setiap hari kita berdepan, kan. Macam kes-kes COVID macam-macam. ada pesakit COVID yang ini kisah sedih lah. Dia mak dengan anak masuk hospital. Anak dia di kuarantin PKRC umur 10 tahun. Mak dia masuk ICU. Lepas tu mak dia meninggal. Dia tak ada lagi keluarga lain. Macam mana nak beritahu anak dia yang umur 10 tahun dekat PKRC, kan? Anak dia keluar daripada pusat kuarantin pun tak tahu lagi mak dia dah meninggal dekat ICU. Dah beberapa hari. Jadi kisah-kisah itu, tapi banyak berlaku sebenarnya. Masa COVID tengah memuncak ni, itu pun banyak kisah-kisah begitu berlaku. Dan ramai doktor yang berdepan dengan keadaan-keadaan yang macam tu. Tapi dan di sinilah peranan kami sebenarnya sebagai doktor yang menulis, kan, ataupun penulis yang menjadi doktor, either one lah, kan, untuk berkongsi cerita-cerita pengalaman-pengalaman ini. Jadi kalau dari segi yang cerita-cerita imajinasi, fiction, saya sebelum saya jadi doktor, saya punya menulis cerita-cerita yang begitu, kan. Itu dia kena kerah sikit lah. Contohnya saya menuliskan kalau banyak pasal sejarah ni. Ini pasal sejarah, ini adalah novel saya. Promo sikit lah, ya. Novel ini menang tempat pertama sayembara ITV MP Nabita Harian dan akan diterjemahkan terbit bulan 4 ni di bawah Penguin Singapore, versi bahasa Inggeris. Jadi ini adalah versi bahasa Melayu. Saya boleh dapatkan untuk versi bahasa Melayu dulu sebelum anda dapat membaca versi bahasa Inggeris, ya. Pasal sejarah ini saya buat
nak merangka tu daripada tahun 2006. Daripada saya di Dublin, saya student, ketika itu saya sangat minat dengan mitologi. Sebab di Dublin masyarakat Ireland tu dia sangat dekat dengan mitos-mitos. Even dia punya maskot leprechaun tu adalah mitos masyarakat dekat dengan banshee dan macam-macam cerita-cerita rakyat, cerita mitos. So saya minat dengan mitos-mitos Ireland. Kemudian saya explore lagi, pergi pada mitos Greek, Roman dan sebagainya. Daripada situlah saya serap kan. Saya buat kajian, dia jadi sangat renyah. Sangat renyah. Saya nak membayangkan ending dia macam ni, ending dia macam tu, macam mana saya nak jadikan suspend, nak masuk suspend dalam karya saya, macam mana nak plot twistkan dan sebagainya. 2014 baru siap. Dia punya panjang kan. Jadi proses tu kita kena gali. Imajinasi tu kita kena rombak. Tetapi kalau yang kita ambil daripada cerita-cerita harian ni, benda tu dah ada. Tinggal bagaimana kita nak orang kata adaptasikanlah dalam bentuk tulisan. Jadi bagi saya cabaran untuk sebagai seorang doktor dia lagi mudah penulis yang nak daripada scratch nak kena cari kan, daripada nak kena cari. Okey, itu pengalaman saya. Terima kasih. Iya, beruntung siapa jadi doktor, siapa jadi jurutera ni kan. Kalau menurut Dr. Fad lebih senang menulis. Cuma mungkin hanya perlu ilmu bagaimana untuk mengkreatifkan dia sajalah kan, sebab fakta sudah ada depan mata. Hari-hari nampak. Baik Kak Ni, Puan Nur Azimah Abu Bakar. Stereotip masyarakat apabila bercakap tentang bidang kepolisian, mereka akan bercakap tentang karakter yang garang, tegas, penuh disiplin dan sebagainya. Tiba-tiba Kak Di jadi ilustrator, menulis ilustrasi buku cerita kanak-kanak, menulis cerita tentang kanak-kanak. Bagaimana Kak Di menyesuaikan diri dengan keadaan itu? Silakan. Cakap pasal buku cerita kanak-kanak ni, sebenarnya buku cerita kanak-kanak saya menghasilkan buku cerita kanak-kanak baru saja dalam 5-6 tahun ni, dan lebih pada penulisan puisi. Nak tanya pasal penulisan buku cerita kanak-kanak lah ni, bukan penulisan puisi ya? Okey. Garang kan? Oh garang, okey. Ya, ramai orang kata saya garang. Alhamdulillah, bukan garang sebenarnya. Saya sarjan 105483 mantan. Simah binti Abu Bakar, bukannya garang. Tapi disiplin saya, ketegasan saya semasa dalam pasukan. Sebenarnya dalam masa saya dalam PDRM, saya tak garang. Saya lah orang sarjan yang paling baik. Sampai nak tangkap orang pun saya tak nak. Saya tengok hati saya jadi apa? Lembut. Tengok kalau kita kerja parti, dia nampak perempuan mengandung, betul ada anak. Bagi tak orang kata, biar. Kau nak jaga dia rokak? Biar. Kesian. Bagi dari. Inilah baik. Saya tak garang. Dan saya tak pernah pukul orang. Tapi bila saya di Gapena, pagi-pagi bila diorang tak bangun, bangun! Siapa nak masak ni? Mungkin itu yang dia orang kata saya garang kan. Dan cara saya bercakap pun, saya ni cikgu kawat sebenarnya. Saya menang guru kawat terbaik. Tapi sayangnya saya masuk hospital sebab apa? Kena apa itu? Sakit apa yang potong dubur tu? Buasir. Walaupun saya rendah, tapi pada tahun 1681 kami antara anggota polis yang rendah comel-comel. Okey. Tapi bila berkawat, kami antara yang terbaik. Itu skuad 481 1981. Okey, cerita pasal polis pula. Okey, pasal cerita kanak-kanak ni, buku cerita kanak-kanak, bila dah bercucu baru terasa nak menghasilkan buku cerita kanak-kanak. Sebab saya ni suka bercerita. Bila panggil, mari, nenek nak cerita. Jadi saya nak bercerita dari buku orang lain. Tapi dari situ saya tengok kawan-kawan saya, Cik Basari antara guru saya, Kak Fazia antara guru saya, Nur Azhar Ishak antara guru saya. Dia
dia berkongsi bagaimana nak menulis buku cerita kanak-kanak. Dia orang menang anugerah lah, seronok saya tengok. Jadi bila saya dah ada cucu, saya pun nak bercerita tentang buku saya. Itu saya bangga ada buku saya sendiri. Jadi saya tulis, saya hasilkan buku cerita kanak-kanak dan bakat kelebihan saya melukis, saya buat ilustrasi kan. Dan siapa-siapa yang nak mengupah saya untuk melukis juga saya terima, alhamdulillah. Kalau tak saya sedekah, alhamdulillah. Tu tak nak cerita pasal buku cerita kanak-kanak tu saya suka. Kalau kawan-kawan yang lain pun mereka kata, Kak Di, macam mana nak hasilkan buku cerita kanak-kanak? Mai datang, kita buat bengkel. Jadi ramailah kami antara ni Ramlah Rashid ni. Dia antara yang menyertai bengkel Liga Pena dan beberapa buku dia dah diterbitkan oleh DBP. Alhamdulillah, tahniah. Itu tahun berapa Ram? 2000 punya lama kan? Akhirnya dah terbit, alhamdulillah. Dan berapa orang lagi lah. Nak cerita apa lagi pasal buku cerita kanak? Tak ada apa dah ya? Tak reti nak cakap buku cerita kanak-kanak ni. Sebab saya sebenarnya tak pandai. Saya tak pandai buku cerita kanak-kanak. Tapi saya suka. Saya suka berkongsi apa yang saya rasa bahagia, apa yang saya suka nak buat. Antara yang saya suka nak buat adalah buat buku cerita kanak-kanak, nak memasak, nak menanam bunga. Itu semua antara sedekah saya lah. Alhamdulillah lah, saya suka macam tu. Jadi rasa bahagia itulah kita kongsi. Begitu juga apa juga ilmu tentang penghasilan sajak karya ke, kita kongsi dengan kawan-kawan. Seronok kan? Itu yang itulah cakap, saya tak kerti nak cakap, nak luahkan macam mana saya boleh menghasilkan buku cerita kanak-kanak. Atas rasa bahagia itulah maka terhasillah buku cerita kanak-kanak saya. Okey. Baik, kata kuncinya ialah berkongsi kebahagiaan. Apabila kita mau berkongsi kebahagiaan, idea itu akan datang dan muncul untuk memudahkan kerja kita. Jadi saya pikir ini satu kata-kata yang cukup inspiratif. Baik, sebelum kita ke segmen penggulungan, barangkali ahli panel kita ada penambahan untuk memberikan motivasi kepada para penulis khususnya yang mungkin ada kerja yang lebih kurang dengan mereka dalam kerja-kerja profesional, marilah menulis dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya lontarkan sedikit masa ini untuk para audiens, para pendengar, mana tahu ada soalan-soalan tertentu yang mau ditanyakan kepada kita punya ahli panel. Silakan. Kalau ada. Sebab kita masih ada masa. Ada? Takut. Takut mau tanya polis. Nanti kena tangkap. Sudah Saudara Pengurusi, Bismillahirrahmanirrahim, para panelis. Saya tertarik dengan suara-suara tadi. Cuma bila seorang doktor dan seorang Nazimah, Pak Nazi dan Dr. Jack. Okay, bisa ada satu idealism, ada suatu idealisme yang melatari perkara pokok dalam tulisan. Adakah ada nama dengan izin? Adakah sebagai seorang peserta kepada program doktor? Adakah semata-mata sebagai practitioner, tak izin dengan izin, sebagai pengamal bukan? Atau bisa sesuatu di sebalik benak akal itu? Ada satu idealism yang membuatkan mereka kekuatan. Adakah kerana kemelayuan ke? Atau ada kerana kerana nak jadi indie ke? Atau ada sesuatu, saya minta maaf, bisa ada sesuatu yang menggerakkan, jadi motor yang drive down dengan izin, yang menggerakkan untuk penulisan. Bukan saya tak fikir dalam profession medical itu. Sesuatu di sebalik itu yang menjadikan penggerak pencetus kepada ada pengalaman-pengalaman lain. Mungkin tadi dah lepas sebut tentang pengalaman belajar di Dublin. Tapi ada di balik itu, mungkin ada ilahan lebih besar daripada itu. Untuk yang menggerakkan. Itu kadang-kadang. Tapi kalau kita borak-borak, kita mungkin dapat mencari cetusan-cetusan yang menyebabkan izin lebih kita drive
motivation. Tapi dia tahu nak. Kadang-kadang bila seorang putih ni dia faham. Jadi bengkali tak? Saya boleh faham kenapa Puan Najmah sebut tentang kanak-kanak. Kerana saya sendiri juga bila saya mengambil alih sebagai Kabinah, saya cuba menggerakkan asas kanak-kanak ni kerana saya melihat bila kita berhadapan dengan DLP2 dalam program yang dilancarkan oleh Datuk Najib dan PSMI dilancarkan oleh Dr. Mahathir, saya merasakan bahawa apatah lagi bila mata pelajaran sejarah dalam sains tu dia tak belajar sejarah, belajar di mata pelajaran belajar sejarah kerana bila jadi sahabat sejarah sains dia hilang mata pelajaran sejarah tu. Zaman saya ya, sains dulu walaupun pindah ke sastra ya, sains belajar geografi. Sekarang geografi tak ada lagi dah. Geografi tak ada lagi dah. Kita belajar world geography pada waktu itu ya. Sejarah semua mata orang sastra saja. Jadi mesti ada sesuatu. Jadi kita nak menggerakkan supaya jadi tidak hilang peta bagi anak-anak Melayu. Tidak hilang harga dirinya. Maka maknanya kita bila borak dengan saudara Tuan Razak Adam, kita gerakkan serta anak-anak. Hangtuah dalam bentuk baru supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita dapat merasai bahawanya this is us. Ini milik kita. Ini milik kita. Jadi inilah yang barangkali yang menggerakkan aspirasi untuk itu pandangan saya. Terima kasih Tuan Menteri. Minta maaf saya mengganggu. Baik, satu soalan yang bernuansa berat, ya. Tapi saya pikir di panel kita pun bukan calang-calang boleh mencerna soalan daripada yang berbahagia Datuk Zainal Abidin Borhan, Ketua Satu KPN yang kita sebentar tadi. Ya, beliau bercakap tentang satu bentuk dorongan, ya, satu bentuk dorongan sama ada secara mental ataupun spiritual yang menjadi satu batu loncatan ataupun menjadi satu titik tolak ahli-ahli panel kita yang terdiri daripada pelbagai latar belakang pendidikan untuk menulis, untuk berkongsi bidang masing-masing dalam bentuk karya kreatif agar mungkin sesuatu message boleh disampaikan ataupun sesuatu perjuangan itu dapat dimulakan dan seterusnya mencapai. Maka saya serahkan mungkin Dr. Fuad Razi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Datuk atas soalan yang saya rasa agak berat dan agak abstrak juga sebenarnya untuk saya jawab. Okey, apa yang menggerakkan saya? Kenapa saya menulis? Kira seperti yang saya ceritakan tadi, ia bermula dengan satu dorongan untuk ada satu cerita, dan saya mula menulis cerpen. Tapi sebenarnya apa yang berlaku selepas itu adalah saya sangat tertarik dengan bahasa. Saya sangat suka dengan bahasa-bahasa yang cantik. Saya sangat suka dengan pelambangan-pelambangan. Sebab itu walaupun saya mula dalam pelbagai genre, cerpen, novel dan sebagainya, puisi tetap jadi pilihan saya. Puisi tetap jadi satu pilihan saya. Dan saya memang akan baca, even di klinik sekalipun saya akan ada satu buku puisi. Tak kisahlah. Dan in between patient, kadang-kadang patient ni biasalah, kalau tekan nombor 450, lepas tu pesakit tu umur 80 tahun tu 5 minit baru masuk kan. Sementara tu kena masuk sempat dia satu baca puisi kan. Jadi, dan saya memang ada satu dorongan sebegitu. Dan saya suka dia sebab membaca puisi ni dia satu perkara yang bagi saya macam mengasyikkan lah. Kalau setengah-setengah orang tu dia macam saya tengok orang-orang sekarang dia suka main crossword puzzle, suka main sudoku dan sebagainya. Tapi saya suka mencari makna di sebalik bahasa-bahasa puisi-puisi tersebut. Kenapa? Saya suka bila saya baca puisi, ini antara yang mencetuskan buku sains menulis puisi saya. Adalah apabila saya baca, saya akan tanya, kenapa puisi ini bagus? Kenapa puisi ini tak bagus? Kenapa saya baca puisi ini sedap? Saya akan cari apa yang sedap, dekat mana yang sedap, apa yang tak sedapnya. Dan daripada situ saya kumpulkan, saya cernakan. Dan sebab itu kalau siapa yang pernah ikuti pemeriksaan saya menulis puisi itu adalah hasil daripada bacaan saya, daripada beribu-ribu puisi dan sebagainya. Dan saya rasa itulah yang menyebabkan saya, kalau saya misalnya kalau ditakdirkan saya berhenti menulis sekalipun, saya akan membaca, terutamanya buku-buku puisi. Dan kebelakangan ini pun saya dah semakin kurang dengan karya-karya prosa. Mungkin kerana sibuk menguruskan, bila dah ada penerbitan, saya sibuk membantu manuskrip orang lain daripada tapi saya masih lagi akan membaca puisi. Itu saya tak pernah tinggal.
Dan apabila saya menggerakkan grup karyawan luar negara ini, mungkin secara umum lah, bukan pada saya saja. Saya ada rakan-rakan pelajar di luar negara. Ketika itu Malaysia menghantar sangat ramai gerombolan pelajar ke luar negara, UK, Ireland, Ukraine, even belajar medik dekat Ukraine, Republic Czech pun ada. Dan saya dapati pelajar-pelajar ni sebenarnya ni adalah pelajar-pelajar terpilih. Maksudnya macam saya kata dah, mereka yang terpelajar dan sebagainya. Dan memang kebanyakan orang-orang yang terpelajar ni dia cenderung untuk berkongsi. Dia cenderung dia perlu ada, dia memang nak menulis. Menulis itu adalah satu saluran orang-orang yang, sebab mereka ada banyak idea, mereka ada banyak perkara yang mereka nak kongsikan. Apatah lagi berada di luar negara, mereka berjumpa dengan budaya baru, mereka berjumpa dengan pemikiran baru, perspektif baru dan sebagainya. Jadi mereka rasa nak berkongsi. Saya boleh nampak keterujaan ini dalam diri rakan-rakan daripada grup karyawan luar negara saya itu. Jadi secara tak langsung mereka mau menulis, Dan salah satu yang saya nampak adalah melalui puisi lah. Puisi cerpen pun ada juga, tapi puisi dia secara teknikal dia lebih cepat kan, lebih pendek, lebih cepat dan lebih mudah digarap lah. Dan di mana-mana kalau cerpen ni mungkin kena ada laptop di depan mata, kena edit betul-betul dan sebagainya. Puisi ni dia boleh buat sambil duduk kan, sambil menunggu train dan sebagainya, kita boleh duduk. Jadi ini saya rasa antara dua perkara lah, keinginan untuk berkongsi tersebut dan saya paling kuat dalam diri saya, dan saya sangat suka dengan keindahan kata-kata itu, keindahan bahasa itu. Okay, itu daripada saya. Baik, Kak Di, mana tahu ada dorongan dari segi kerohanian barangkali ataupun jati diri Melayu. Oh, dah memang orang Melayu kan? Dia selalu bahasa Melayu. Okey, saya menghasilkan karya saya untungnya semasa saya dalam PDRM, dalam pasukan Polis Raja Malaysia, saya merupakan seorang wartawan di mana saya menghasilkan karya daripada pengalaman orang. Dari temu bual saya untuk saya mendapatkan bahan berita bagi rancangan polis anda. Saya interview para jawana, para pejuang, dan saya melihat sendiri tempat apa sejarah kita, Bukit Kepong, begitulah antaranya. Dan saya mendapat ilham daripada apa yang saya tulis dalam berita dan saya hasilkan di atas kertas sebagai puisi. Dan saya mengalami sendiri semasa tragedi 13 Mei, dan itu susah nak cerita macam mana, tapi indah, seronok kan bila kita dapat menghasilkan sesuatu dari jiwa kita, dari apa yang kita lihat, apa kita rasa. Itu juga kalau kita mengembara ke luar negara, kita melihat tempat orang, keunikan diorang tu, benda-benda yang pelik ni tersentuh jiwa kita. Jadi saya banyak mendapat ilham daripada apa yang saya lihat, apa yang saya rasa. Itu apa lagi soalan dia tak dapat kan? Itu yang saya boleh kongsi. Saya itulah saya kata saya tak pandai nak bercerita. Bacalah sajak saya. Itu yang boleh tahu siapa saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Di. Sebenarnya mudah saja. Pendorong utama ialah mau membahagiakan orang lain. Dan ketika mau membahagiakan orang lain, ideologi yang ada, sama ada secara sedar ataupun tidak, yang ada dalam jiwa kita ini dapat disalurkan sekali. Ya, jadi saya Dr. Jack, saya sebenarnya secara pribadi mengikuti tulisan-tulisan Dr. Jack di media sosial, ya. Dan saya boleh simpulkan, kalau saya salah mohon maaf, saya boleh simpulkan bahawa beliau ini seorang yang idealis, Kalau menurut kata Plato, orang yang definisi idealism ini adalah mental dan pemikiran itu adalah reality. Jadi walau bagaimanapun orang-orang yang beraliran idealism ini ataupun orang yang idealis ini lambat laun akan tidak disukai orang, ya, akan tidak disukai orang. Walaupun citra perjuangan yang ada, pendorong beliau untuk menulis dan sebagainya itu sesuatu yang noble sifatnya, tetapi akhirnya tidak disukai orang. Mungkin komen dokter. Terima kasih saudara moderator dan juga Datuk.
Ya, sebenarnya bila saya menulis kan, saya boleh katakan bila kenal bahasa saya, penulisan saya jadi macam ada yang jinak, ada yang kasar. So macam Datuk Jasni pun dia tahu, dia ada labelkan kumpulan sajak saya tu sebagai kumpulan sajak kurang ajar. Sebab memang saya menulis, saya ada banyak versi penulisan. Bila kita jadi penulis ni, kadang-kadang kita memakai topeng yang berbeza. So ada masa kita menulis untuk perubatan. So sebab tu saya ada beberapa crowd yang baca saya punya penulisan. Kalau yang baca dari segi penulisan untuk perubatan, mereka suka. Tapi mereka tak boleh nak terima karya saya yang lain. Contoh dalam salah satu novel saya adalah Doktor Kritik yang menggambarkan tentang masalah remaja, skinhead, isu dan sebagainya, rebel. So ada pembaca yang tak boleh nak terima. So bila dia baca, dia kata ini bukan Dr. Jack Naim yang saya kenal. So dalam macam yang Datuk bagi tahu tu, dorongan tu macam mana saya aktif nulis. Sebab waktu saya di masa belajar kampus, saya aktif dengan penulisan blog untuk politik kampus. So daripada sana gaya penulisan saya ada yang agak kasar dan yang kurang ajar. So mungkin contoh macam kalau baca yang sajak yang saya kau yang menyempurnakan keindahan cinta ni, dia macam cinta, dibuai dengan cinta daripada muka surat pertama sampai ke akhir, jiwang dia punya penulisan. Tapi kalau tengok pula gaya penulisan saya lain yang kurang-kurang ajar tu, akan baca. Contoh bila saya komen pasal isu guru tahfiz meliwat anak-anak murid, so saya gunakan perkataan yang macam agak kurang ajar lah. Contohnya bila lepas inzal, ucap Alhamdulillah. So ataupun saya gunakan banyak perkataan macam orang Melayu kadang-kadang sensitif dengan perkataan babi. Kadang-kadang saya tetap guna perkataan tu. Maksudnya kalau baca saja yang kurang ajar tu memang nampak rebel dan perjuangan. Macam Azrul cakap lah, orang macam takkan suka benda-benda macam tu. So tapi itu adalah sebenarnya ideologi kenapa saya menulis. Setiap orang sebenarnya dia ada kenapa dia menulis. So salah satu reason saya menulis adalah saya nak orang baca saya punya stand dan juga saya punya idea apa yang saya nak. Saya bukan menulis untuk jadi nak bodek dan sebagainya. Tapi bila saya jadi doktor, saya rasa alang-alang saya menulis, saya rasa bagus juga saya nak tulis ilmu supaya orang dapat baca ilmu perubatan juga. Tapi di sebalik tu saya ada topeng lain lagi yang mana saya menulis banyak pasal isu-isu perjuangan masyarakat tertindas, masyarakat marginal. So itulah berbeza. So ideologi, kita pun ada ideologi kita sendiri, tapi pada masa sama kita pun boleh bagi ilmu kepada masyarakat. So itu je lah. Terima kasih. Baik, ternyata soalan yang dilontarkan oleh Ketua Satu Gapena berjaya membongkar di sebalik topeng sama ada penulis ataupun profesi masing-masing sebenarnya ada tujuan, sama ada yang tersurat dan tersirat untuk terus menulis. Baik, mungkin ada soalan lain daripada audiens, dipersilakan. Belakang dulu. Baik, terima kasih kepada Saudara Matis. Sebenarnya bila rasa bertuah lah, sebelum ini kalau kita lihatkan sebagai mana yang dikatakan oleh Penang tadi, iaitu sebelum ni guru-guru saja. Kalau kata dia guru-guru saja. Jadi lewat sekarang ini kita lihat profesi lain banyak mengambil tempat dalam hasilan karya-karya. Bagaimana Dr. Jack, Dr. Wan, Puan Nur Azimah, Syahkam dalam bidang kejuteraannya. Jadi kalau kita lihat profession ini biasanya masa mereka agak terhad. Itu saya difahamkan lah, saya tak tahulah, saya bukan doktor. Jadi kalau doktor sekarang ni kata on call tak boleh menulis, sukar nak dapatkan masa. Jadi yang soalan pertama ialah bagaimana doktor membahagikan masa. Yang kedua ialah apakah cabaran yang paling berat agaknya dan ke mana hala tuju yang ingin dibawakan oleh
Dr. Fad, Dr. Jack, Wan Norazimah untuk pembaca-pembaca kita. Ke mana yang nak kita bawakan pada masa depan? Okay, sekian, terima kasih. Baik, terdapat dua soalan. Yang pertama sekali, bagaimana membahagikan masa. Yang seterusnya, arah tuju penulisan yang mau dibawa ataupun mau dicenderungkan kepada masyarakat ataupun khususnya pemikiran masyarakat yang diambil daripada penulisan doktor dan juga veteran PDRM ini. Jadi mungkin kita bermula dengan Kak Di. Okey, tentang bila saya berkarya. Tak tahu bila masa saya berkarya. Sekarang saya pun boleh berkarya. Sedang duduk-duduk pun dah boleh menghasilkan karya. Itu antara masa-masa tertentu yang saya boleh curi untuk menghasilkan karya. Penuh dalam handphone ni. Kejap duduk dekat sembang dengan Moni apa-apa, tiba-tiba tengok wajah dia, dah boleh mendatangkan ilham bagi saya. Alhamdulillah. Dari situ saya kumpul-kumpulkan dan itulah jadi sajak ke apa, dan buku cerita pula. Buku cerita apa yang atas permintaan sebenarnya. Apa tema yang dia nak, itulah sebagai penulis kita kena banyak membaca. Alhamdulillah saya saya pun memang suka baca, tapi lately ni saya dah dengan sibuk dengan kerja kurang sikit. Tapi apapun, puisi tetap menjadi pilihan hati saya. Itulah dia. Lagi mana hala tuju. Sebagai orang yang bersama Gapena ni, mestilah untuk perjuangan bahasa kita, bahasa Melayu. Dan tak ada apa dah. Saya pun dah pencen sebenarnya. Saya pun tak tahu bila masa saya akan ada nota nanti titiknya untuk saya berhenti menulis. Melainkan nanti dah bila dijemput Allah kan, itu dah tak ada lah. Tapi Alhamdulillah, itulah sebagai penulis yang hebatnya kita akan meninggalkan karya-karya kita untuk dikenang, untuk diingati kan, insya-Allah. Penulis sebenarnya yang mati hanya jasad, tapi pemikiran akan terus hidup beribu tahun lagi. Ya, mungkin Dr. Jack dulu. Bagaimana membahagikan masa kerana belum pencen? Sebenarnya semua orang dibahagikan masa yang sama, 24 jam setiap hari. Cuma bezanya 24 jam tu kita nak buat apa. Setiap orang dia ada apa kesukaan dia. So kalau orang yang suka menulis ni, dia tak boleh nak bagi alasan kerja jadi doktor sibuk. Sebab kita tahu kita bukan jadi doktor 24 jam. Malah kadang-kadang kalau kita tengah merawat pesakit pun, bila kita dah stabilkan pesakit, akan ada masa untuk pesakit lain datang. Dia tak semestinya non-stop. Kalau macam tu, kalau busy macam time pandemic COVID tu memang busy lah. Tapi paling-paling orang kata kadang-kadang pergi tandas pun sempat lagi menulis. Maksudnya masa tu, dan untuk penulis ni, untuk dia tulis panjang dalam masa 5 minit tu bukan satu benda yang mustahil. Tapi dengan syarat kena belajar, setiap hari kena menulis. So bila kita asah diri kita untuk menulis setiap hari, dalam masa 5 minit pun boleh siap artikel. So maksudnya masa tu sentiasa ada. Dan ke mana hala tuju sebagai penulis, kita ingat macam ni lah. Tulisan kita ni umpama mata pedang. Dan juga tulisan tu sebenarnya boleh membangunkan ataupun menjatuhkan sesebuah negara. Menjadi penulis ni sebenarnya dia, impact dia, kita boleh menghasilkan satu impact yang sangat besar. Boleh menggegarkan dunia dan sebagainya. So kalau kita nak jadi penulis ni kan, kita mesti jadi penulis yang mampu untuk mengubah sesuatu. Walaupun kita tak dapat ubah keseluruhan negara sekalipun, at least kita dapat ubah nasib seseorang ataupun bagi inspirasi kepada seorang pun cukup. So macam contoh buku saya pertama, Diagnosis Prognosis, ada ibu hantar mesej kepada saya kata, "Doktor, terima kasih kerana tulis buku ni, anak saya sangat suka dan dia nak jadi doktor sebab baca buku ni." So satu orang, walaupun satu orang yang dapat manfaat pun tak ada masalah. So hala tuju tu sentiasa ada, which is hala tuju untuk kebaikan lah. So sebagai penulis, mata pedang ada dekat kita, kita nak guna untuk kebaikan ke untuk keburukan.
Sekian, terima kasih. Itu satu kenyataan yang membawa falsafah cukup tinggi ya, beranalogikan mata pedang. Okey, jadi kita beri peluang kepada Dr. Fadrazi untuk mengulas soalan tadi. Terima kasih tuan moderator. Soalan bagaimana membagikan masa ni sebenarnya agak boleh katakan agak klise jugalah. Memang semua orang akan tanya begitu kepada saya. Dan sebenarnya dia sama lah macam kita tanya seorang kaki pancing. Ya, bila masa kau pergi pancing kan? Dia benda ni kalau kita minat, masa tu akan ada. Entah macam mana, entah masa tu akan datang sendiri. Macam saya kata tadi, secara peribadi misalnya saya di klinik saya akan ada satu buku puisi. Tak satu pun, adalah beberapa dalam laki tu memang ada koleksi buku puisi yang saya letak di klinik. Jadi in between saya akan membaca. Kemudian kalau saya mengarang, mungkin ini rutin baru saya lah mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini sebab saya banyak menguruskan Caterpillar. Jadi saya banyak berulang-alik Kuala Lumpur, Terengganu. Saya tinggal di Terengganu dan office Caterpillar di Kuala Lumpur. Jadi saya on the way perjalanan tu kan, dari lalu LPT tu, masa tu lah saya mula dapat idea, saya mula ingat balik cerita-cerita peristiwa yang berlaku semasa di klinik dan sebagainya kan. Dari situlah idea-idea mula timbul dan sebagainya. Tapi kadang-kadang saya terpaksa berhenti kat arena, walaupun minyak penuh lagi, tak rasa ngantuk, kena berhenti dulu, kena tulis. Sebab idea ni dia macam mimpi kan, dia macam mimpi. Tak apa, nanti ingat. Tapi bila lepas 2-3 jam kita mesti lupa yang benda tu. Kan? Kadang-kadang saya pernah dapat satu idea, sampai sekarang saya tak jumpa idea. Saya ada satu idea puisi yang sangat best. Saya kata, okey, sampai KL nanti saya kena tulis. Sampai KL saya kena tulis. Sampai KL memang haram tak ingat. Memang langsung lupa lah. Sampai sekarang saya tak dapat tulis lah idea tu kan. Sayang lah kan. Kan itu jadi itu antara bila kita dah minat kan, kita akan cari cara. Kita akan cari jalan bagaimana nak menikmati perkara itulah. Ada setengah-setengah, even doktor, juruterus dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa macam misalnya student, kita rasa student tak sibuk. Sebenarnya sama je. Student ke doktor ke, dia masing-masing dia ada rutin dia, ada kerja hakiki dia. Tapi kalau dia minat sesuatu tu, dia akan cari jalan untuk merealisasikan lah. Dan kemudian ini satu pengalaman saya. Ini mungkin saya tak pernah cerita pada orang lain lah. Saya dulu di bahagian oftalmologi. Dan saya masuk bahagian lepas habis latihan pasca siswa housemanship apa? Doktor Siswaza. Kira houseman lah. Habis houseman saya masuk oftal. Saya masuk oftal beberapa tahun. Dan kira ketika itu saya dah kira registrar lah. Registrar ni maksudnya dia doktor senior di bawah sikit pada spesialis lah. Cuma saya tak sambung belajar. Masa tu saya tak sambung spesialis. Tapi operation saya pun saya dah boleh buat. Laser semua saya dah boleh buat. Saya kira tinggal nak polish lah. Maksudnya nak masuk sambung master dapat kan, itu saja. Tapi ketika itu saya dalam dilema. Ketika itu saya kalau saya sambung belajar, saya akan kena spend masa terluang saya akan instead of baca buku-buku sastra, saya akan baca buku-buku rujukan lah, buku-buku medik. Masa itu saya dalam dilema, nak sambung ke tak sambung. Kalau saya nak stay dalam department tu, memang saya punya bos mulai pakar-pakar semua dah suruh saya sambung lah. Dia dah pujuk saya, suruh saya sambung dan sebagainya. Dan masa tu juga saya sedang menumbuhkan Caterpillar kan. Jadi saya tak tahu adakah saya nak buat dua-dua, kan, buat Caterpillar dan buat mata, dah sambung jadi doktor pakar mata, ataupun let go salah satu, let go Caterpillar ke let go. Akhirnya saya ambil keputusan, saya rasa saya tak sambung jadi pakar. Jadi saya minta keluar daripada department. Itu pun 1 tahun saya minta nak keluar, dia tak bagi. Dia kata bagi alasan kenapa tak keluar. Kalau nak keluar juga bagi pengganti 10 orang, bagi nama. Saya cari 10 nama tau, 10 nama untuk ganti tempat saya. Minat nak masuk oftal, nak ganti tempat saya. Sampai benda tu sekali saya punya HOD tak nak bagi kan. Sebab dia kata dia rasa ni macam masuk bakul jugalah kan. Dia rasa saya sangat berpotensi lah kan. Sebab saya dah ada experience sebenarnya. Jadi nak train orang baru agak susah lah kan. Dan ada experience dan ada yakin dengan saya. Tapi itulah, saya rasa saya kena buat juga kerja-kerja Caterpillar ini, tukang puisi dan sebagainya. Sebab saya nampak kekosongan itu. Saya rasa ramai orang boleh jadi doktor mata, InsyaAllah lah. Tapi untuk menggerakkan di kalangan generasi baru ni, untuk mewujudkan satu rumah penerbitan, apatah lagi menerbitkan karya-karya sastra yang saya rasa macam inilah yang kita kata semalam lah, penerbit Gegasi pun takut nak terbit karya sastra kan. Jadi siapa yang nak kena buat benda ni. Jadi saya rasa tak apalah, saya tak jadi doktor pakar pun, saya jadi doktor kata doktor cahaya pun,
Tak apa. Jadi asalkan saya boleh teruskan dengan apa yang saya minat. Yang penting saya minat dan saya bahagia, saya happy, saya seronok buat kerja-kerja sebegini. Kan walaupun kalau cuti saya, kami ada cuti dalam 27 hari kan. Dan mungkin 10 hari itu ada semua tentang buku je. Ada pesta buku ke apa, memang saya dah book dah cuti siap-siap. Memang tak ada cuti saya memang dah penuh dah. Orang dah tahu dah. Ini pesta buku lah, tak boleh kacau lah. Ini Fad Razif mesti akan cuti masa ni kan. Jadi diorang dah faham dah. Itu tak ada masalah. Memang di kalangan saya punya rakan-rakan sekerja pun diorang dah tahu dah. Jadi saya rasa itulah, bila kita dah minat kan, benda tu akan datang sendiri. Okay, dari segi hala tuju, mungkin hala tuju saya misalnya, yang pertama ni hala tuju saya dalam penerbitan dan penerbitan Caterpillar dan sebagainya. Caterpillar ni dia terbagi kepada dua bahagian yang besar. Satu yang buku-buku perubatan yang berasaskan medik lah. Satu lagi berasaskan satu lagi buku-buku sastra, puisi, cerpen, novel dan sebagainya. Jadi untuk buku-buku medik ni saya berharap lah saya akan Caterpillar. Jadi saya nak bawa supaya dia boleh jadi satu bahan bacaan yang meluas lah, yang mendapat ramai sambutan ramai orang dan orang lebih kenal dunia perubatan. Sebab sekarang sangat banyak salah faham. Apatah lagi di musim Covid ni memang banyaklah mitos-mitos Illuminati semua keluar lah kan, kerana vaksin ni apa semua. Jadi kita nak memperbetulkan salah faham. Inilah tugas saya sebagai penerbit, nak menerangkan benda ini, nak mengeluarkan bahan-bahan bacaan berkaitan dengan perubatan dan sebagainya. Salah faham dia bukan saja vaksin sebenarnya. Kalau kita tengok banyak lagi isu salah faham tentang kanser, tentang mitos-mitos perubatan dan sebagainya. Jadi inilah antara yang saya nak, supaya bahan bacaan perubatan ini jadi satu benda yang meluas kan. Itu satu. Kemudian dalam bidang sastra dan penulisan juga, saya nak jadi satu penerbitan yang kukuh lah untuk nak mengubah penerbitan sastra ni kan. Sebab saya lihat banyak institusi dia apabila dia nak menjual karya, dia nak menjual buku, dia akan pergi kepada pembaca karya tersebut. Dia pergi pada pembaca karya tersebut, dia kata apa yang awak nak kan. Tapi apa yang kami buat lah, sebab kami turun pandang, kami bukan institusi besar, kami tak ada, jadi kami kena buat sendiri semua. Dan saya rasa satu perbezaan antara kami dengan institusi adalah kami tahu, kami berjumpa dengan orang yang tak nak baca karya. Bukan kami berjumpa dengan orang yang nak baca karya, tapi kami berjumpa dengan orang yang memang tak nak baca karya. Jadi kami tanya dia, kenapa kamu tak nak baca puisi? Jadi macam mana kami nak atasi benda-benda tersebut? Jadi antaranya adalah misalnya kalau anda lihat buku-buku kami, dia punya kulit dia, cover dia, antara contohnya kan, cover dia sangat cantik. Memang itu saya kadang-kadang dah ni mesti nak puji cover ni kan. Ni sorry lah agak ni kan, tapi itu antara memang sengaja saya buat begitu. Sebab kita nak betul-betul polis dari segi marketing, dari segi pemasaran, yang saya rasa ini sangat terkebelakang lah, terutama dalam penerbitan buku-buku sastra kan. Jadi kita sebab kita banyak berjumpa dengan orang yang nak baca karya sastra kan, kita berjumpa dengan penulis, kita berjumpa, so kita nak jual kepada dia, tapi kita tak pernah approach orang-orang yang tak baca karya sastra kan. Misalnya kami buat event di contohnya di Central Market kan, ada beramai pembaca yang bukan pembaca karya sastra. Jadi mereka akan datang, saya tak boleh baca dah buku puisi ni. Jadi kita nak tahu kenapa. Kita tak nak tahu macam mana nak tarik mereka baca, macam mana nak kita nak meluaskan pasaran karya terhadap karya-karya yang sebeginilah kan. Kalau yang dah memang kita tahu orang minat puisi ni, tak ada masalah kan. Kita ini karya ni bagus, ini karya ni memang ada sastra, ini karya so okey, bagus, senang, tak ada masalah. Jadi impian saya lah, apa yang sasaran saya, apa hala tuju saya nak melakukan perubahan-perubahan inilah dari segi pemasaran, bagaimana nak menampilkan image buku kan, nak beri satu nafas baru terhadap buku-buku sastra. Ini antara yang saya cuba lakukan lah. Mungkin dari yang buku-buku yang bahagian medik perubatan, saya rasa tak ada masalah, sebab banyak buku kami adalah buku-buku bestseller juga. Banyak buku kami masuk dalam carta MPH dan sebagainya, sebab isu medik ni sebenarnya isu yang agak ramai orang suka kan. Biasalah kan, kalau kat Facebook tengoklah website Facebook KKM tu kan, memang setiap kali dia post statistik pun beratus orang komen kan. Jadi senanglah kami, itu tak ada masalah, dia self promoting kan. Jadi sastra ini yang susah. Jadi ini yang saya banyak berikan fokus, banyak berikan tumpuan. Dan insya-Allah lah, harap dengan sokongan tulis sendiri kan, dan kita dapat meluaskanlah bahan-bahan karya ni kepada pembaca yang bukan sastra, yang bukan minat sastra itu, orang-orang awam yang belum lagi mendekati sastra itu saja daripada saya. Baik doktor, saya setuju. Selepas ini akan ada ramai doktor yang mungkin akan jadi doktor mata atau doktor pakar mata. Yang jarang-jarangnya ialah doktor mata jadi penulis. Jadi saya rasa pilihan doktor itu sesuatu yang
perlu kita hargai di dunia sastra. Baik, kita bagi peluang untuk soalan yang terakhir kepada Puan Ramlah. Ya. Soalan terakhir ya, karena kita perlu berhenti lebih kurang jam 4. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Sebenarnya ini bukan soalan, cuma ini adalah saya nak bercerita sedikit tentang pengalaman pengalaman bagaimana menghasilkan buku cerita kanak-kanak. Seperti juga yang Dato' cakap tadi kan, masa depan buku cerita kanak-kanak ni. Sebenarnya buku cerita kanak-kanak ni pernah sekali lah saya agak bertentangan pendapat dengan seorang pensyarah dan angkat doktor. Masa tu memang saya pun dah panas lah juga. Kenapa pula nak merendah-rendahkan penulis buku kanak-kanak? Masa tu saya mula menulis buku kanak-kanak ni ikut daripada Kak Dik. Okay, mula-mula saya cakap, alamak saya sibuk lah macam mana kan. Tapi saya paksa juga balik daripada sekolah, terus pandu kereta pergi ke Penang. Di situ saya mula menulis. Dan bila kita, biasalah kan, bila dah ramai-ramai itu berkumpul masuk Facebook. Dan masa itulah dia dah bercakap, apalah ni penulis buku cerita kanak-kanak daripada seorang penulis puisi kan. Terus jadi penulis buku kanak-kanak. Apa faedah dia cakap kan? Apa masa depan? Tapi bila saya tengok, sebenarnya bila kita pergi pesta-pesta buku, kebanyakan yang datang adalah kanak-kanak. Dan pembelinya juga adalah kanak-kanak. Yang melihat, membaca, yang mendorong kanak-kanak ni adalah ibu bapa. Dan ibu bapa ni yang menengok atau membaca buku tu. Dan lu akan tengok dulu. Maknanya kita menarik dua golongan tau. Pertama, golongan ibu bapa, dan yang kedua, anak-anak tu sendiri. Bukan anak-anak kecil je tau. Sehingga sekolah menengah. Saya sendiri bawa di sekolah, saya adalah guru pusat sumber. Dan kami selalu bawa pelajar tau. Bila saya tengok, buku apa yang mereka baca ni? Buku apa yang mereka beli? Kebanyakannya buku kanak-kanak. Dia tak tengok, saya cakap, pasal tak beli buku ni? Buku ni? Ni sekolah menengah, bukan sekolah rendah. Cikgu, susahlah nak baca novel, susahlah nak baca cerpen, ataupun baca puisi. Tapi saya sekarang ni memang saya galakkan anak-anak saya, anak-anak murid saya, menulis cerpen dan puisi. Alhamdulillah, baru-baru ni ramai pelajar saya yang menang sehingga peringkat negeri untuk menulis cerpen dan juga puisi. Berbalik pada buku kanak-kanak tadi kan, saya biasanya sekarang ni ikutlah simpos berjalan-jalan kan. Dan yang terakhir tu, yang terbaru saya ke Turki. Dan bila saya tengok, suami ajaklah pergi pada penerbitan buku. Dan saya tengok banyak buku. Dan saya tanya buku apa yang mereka nak ni kan, saya tengok. Dan kebanyakannya adalah buku ilmiah. Buku ilmiah dan buku novel, memang ada juga. Tetapi yang paling banyak adalah buku kanak-kanak di Turki. Bila kita tanya macam mana buku kanak-kanak ni boleh menjadi sasaran mereka ni, dia bagi tahu macam tu, Turki adalah sebuah negara yang besar. Dan mereka juga menggalakkan, ada seorang penulis buku kanak-kanak kan. Dia daripada sekolah Taska dan dia datang sendiri ke Turki untuk menerbitkan buku dia tu. Dan saya terkejut, saya tengok memang betul lah penulis Malaysia dan menulis buku kanak-kanak. Mereka nak buku kanak-kanak ni dalam satu siri. Dalam satu siri, ini saya cerita apa yang mereka hendakkan dalam buku kanak-kanak ni. Satu dalam bentuk siri, yang kedua tentang latar belakang negara kita. Dia nak yang sebenar lah, bukan cerita mitos, dongeng dan sebagainya, tak. Dia nak contohlah tentang budaya, perkahwinan, bekatan dan sebagainya. Itu yang mereka nak sebenarnya. Tapi bila saya fikir, kenapa mereka pandang rendah pada penulis kanak-kanak? Sedangkan di negara lain,
Kalau kita tengok buku dia, ya Allah, macam-macam. Kita je yang tak mampu nak menghasilkan buku yang boleh tengok pocket book kan, bergambar, boleh tekan, boleh sentuh dan sebagainya. Jadi ini pandangan saya lah. Kalau dapat dengan macam bahasanya, kan buat satu bengkel yang menjurus kepada bidang ini. Jangan kita cuma di negara kita je kan, padahal benda ni boleh bawa keluar. Macam di Jepun ni tak, di Tokyo dan sebagainya pun itu satu peluang. Macam tu lah. Ini cuma pengalaman lah ceritanya. Ya, terima kasih atas pandangan dan juga cadangan tadi. Mungkin di sini Datuk Presiden sudah mendengar, mungkin akan datang kita akan laksanakan ini bengkel kanak-kanakan. Tapi pandangan tadi sangat bersesuaian kerana saya sendiri ada pengalaman pribadi. Saya kecil-kecil dulu suka membaca tapi ketiadaan buku kanak-kanak. Jadi apa yang saya baca novel kakak-kakak saya masih ingat penulisnya Freddy Siswanto. Itu novel lah 18SX. Tapi tiada bahan bacaan. Akhirnya apabila saya sudah sekolah, saya umur 4 tahun sudah mulai membaca. Jadi apabila saya pergi di sekolah, akhirnya saya baca buku Sirip Penyiasatan, Enid Blyton dan sebagainya. Jadi pandangan untuk memperbanyakkan buku kanak-kanak itu satu idea yang cukup bagus dan wajar disokong, khususnya bahasa sendiri. Baik, ahli panel, mungkin penggulungan saya bagi seorang 1 minit kerana kita perlu berhenti lebih kurang jam 4. Penggulungan yang mungkin boleh memberikan motivasi kepada rakan sejawat ataupun pengamal bidang-bidang profesional untuk turut serta memeriahkan dunia penulisan kreatif. Bermula dari Dr. Fad. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator. Tulisan dan profession basically zaman sekarang ini memang dia bukan saja dalam bidang penulisan sebenarnya, sebab sekarang profession dah bercambah dengan sangat banyak, dah ada banyak pekerjaan baru dan sebagainya. Jadi kita akan jumpa generasi penulis golongan penulis daripada pelbagai profession itu satu benda yang memang akan berlaku. Dan bukan penulisan saja, bahkan orang main bola pun ada doktor yang main bola, ada doktor profesional yang main bola, ada engineer yang main bola dan sebagainya. Bahkan bidang-bidang lain pun sama. Jadi ini sebenarnya satu orang kata added value lah, added value dalam bidang penulisan sastra kita, sebab mereka bukan saja membawa bahan kan, tapi cara berfikir, pengalaman. Kadang-kadang pengalaman itu bukan saja pengalaman di tempat kerja, kadang-kadang pengalaman dalam belajar itu sendiri. Semasa belajar masing-masing bidang ada pengalaman belajar yang berbeza kan, belajar di luar negara, belajar di dalam negara, kemudian cara dia approach sesuatu perkara kan. Misalnya dalam tulisan puisi misalnya, saya lihat diri saya sangat objektif kan. Saya suka bertanya kenapa ini bagus, kenapa ini tak bagus. Sebab itu apabila saya pergi bengkel, saya suka pergi bengkel penulisan. Dan apabila habis daripada bengkel tu saya selalu terlopong. So apa saya nak buat? Macam mana saya nak perbaiki karya saya? Saya tak dapat nak sebab saya tak dapat, sebab konsep-konsepnya sangat abstrak, sangat subjektif kan. Jadi ini sebenarnya satu kepelbagaian dalam segi approach. Dari segi approach macam bagaimana kita nak menanggapi karya dan sebagainya, dan benda-benda ini dia akan memberi satu variasi lah. Sebenarnya kita berbincang tentang bentuk kan, puisi esei kan, menambah satu variasi kepada bentuk puisi. Dan profession ini juga dia menambah dari segi gaya fikir itulah, pendekatan dan sebagainya, selain daripada bahan-bahan. Jadi saya rasa setiap orang daripada kita perlu membawa kan, jangan terlalu rasa macam saya sendiri, saya tidak rasa saya perlu menjadi orang sastra kan. Saya bawa dengan cara saya sendiri, dengan method saya sendiri, dengan approach saya sendiri untuk menambah dalam dunia penulisan ini. Jadi masing-masing bawa diri masing-masing sebagai satu added value kepada dunia penulisan itu saja. Profession dalam karya. Dalam sebenarnya betul apa yang kita buat kata, cara kita bawa diri kita. Dalam pasukan polis hingga kini tak ramai yang menjadi penulis. Sebenarnya penulis lah. Selain daripada arwah siapa nama dia? Said, lagi Dr. Razwan Asli, antaranya itu orang lama. Dan sekarang tinggal Datuk Razwan Ibrahim Wan Razuhar, antara penulis dari PDRM. Dan saya sendiri yang lain
saya tak kenal. Tapi itulah cara kita bawa diri, macam mana kita dalam masa karya. Saya untungnya sebab kerjaya saya dalam pasukan dan bidang yang saya ceburi dalam semasa dalam cawangan perhubungan awam sebagai wartawan, saya kutip apa pengalaman yang saya lihat, saya rasa saya hasilkan karya. Cara kita bawa diri kita untuk menjadi penulis, apapun profesionnya kan. InsyaAllah kalau kita minat dan dianugerah dengan bakat penulisan, teruskan. Itu dia. Terima kasih. Saya ingat mantan CEO penerbit buku saya dulu pernah berkata, "Oh Jack, kau nak menulis, kau balik mengeja dulu dengan betul." Sebab dulu masa saya mula-mula berkecimpung dalam Facebook, saya menulis memang kata singkatan, menulis berterabu, memang teruk betul lah. Dan lepas lebih 7 tahun, saya rasa benda yang dicakap tu memang betul. Dan bila saya start sertai bengkel, terutama sekali bahasa, di situ saya baru orang kata start belajar menulis dengan betul. Dan sastra adalah benda penting dan kerjaya juga benda penting. Orang nak tahu tentang kita punya kerjaya, tapi kalau kita tidak berlatih untuk jadi seorang penulis yang baik, kita tak dapat nak gambarkan kepada orang ramai apa tu sebenarnya kerjaya kita. Jika orang yang terlibat dalam bidang kerjaya, tak kisahlah apa, polis, engineer, doktor, dia tidak mula untuk menulis, orang awam akan sentiasa salah faham tentang bidang pekerjaan tersebut. Sampai sekarang pun kalau kita baca, kalau tengok kebanyakan buku-buku tentang doktor, banyak cerita pasal apa, skandal dekat hospital lah dan sebagainya. Tapi benda tu jadi orang tak nampak apa yang sebenarnya yang ilmu di sebaliknya di hospital, apa salah faham masyarakat tentang hospital. Jadi itulah pentingnya untuk seorang profesional juga untuk belajar menulis dan juga untuk start menulis. Dan bila nak menulis memang kena rajinlah, nak pergi bengkel apa semua, sebab kita tak akan jadi pandai menulis dalam masa 1 hari ataupun 2 hari. Dan kita memerlukan benda tu untuk menjadi, supaya tulisan kita tu dia kata tak jadi macam dry sangat. Kadang-kadang bila profesional, bila menulis ni, tulisan dia macam kering, macam tak ada bunga, tak ada air. So dengan menggabungkan sastra dan juga profesional, maka dia akan menghasilkan satu karya yang baik. So itu adalah sedikit pengalaman saya lah. Nak cerita lebih-lebih pun malu sebab dalam ni semua orang Gapena, bahasa menang anugerah 40 anugerah. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang cukup hebat, tuntas untuk kita mengupas tajuk forum kita pada petang ini, iaitu menterjemah profesi ke dalam karya. Jadi saya fikir apa saja yang kita bincangkan, dia bukan soal benar ataupun salah, tetapi soal apa dan bagaimana. Jadi saya pulangkan opinion sebegitu kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bawa balik, mencari, menjernihkan mana yang benar, mana yang baik untuk dijadikan teladan dan mana yang kurang baik untuk dijadikan sempadan. Jadi bagi pihak saya, moderator, mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang mengendalikan forum ada salah dan silap kata maupun perbuatan yang tidak sengaja. Semoga kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada ahli panel kerana sudi bersama kita pada petang ini, dan saya serahkan kembali kepada juru acara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berbahagia Datuk dan hadirin yang dihormati, para peserta yang dihormati. Demikian tadi selesai sesi forum petang ini bertajuk Menterjemah Profesion dalam Karya, yang telah selesai diungkayahkan oleh para ahli panel kita petang ini, iaitu Dr. Jack Naim, Dr. Fad Razi dan juga Nur Azimah Abu Bakar, dan dikepalai oleh moderator kita yang hebat petang ini, Hasbin Azura Abdullah. Untuk itu berikan tepukan paling gemuruh untuk kesemua mereka yang tuntas. Terima kasih. Dan sebagai penghargaan dan tanda terima kasih kepada para pembicara kita, dipersilakan yang berbahagia Datuk Zainal Abidin Morahan, Ketua 1 Gapena, untuk penyampaian cenderamata kepada para penerima. Silakan Datuk.
situ lah. Kalau di sana gelap. Baik, dipersilakan Dr. Jack Naim menerima cenderamata dari Yang Berbahagia Datuk Zainal Abidin Borhan. Silakan. Dipersilakan Dr. Fat Razi. Dipersilakan Nur Azimah Abu Bakar. Kak Azimah kita. Garang tapi penyayang ya. Dan seterusnya Hasmin Azuraidullah. Silakan. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk atas penyampaian cenderamata. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Baik Yang Berbahagia Datuk dan hadirin yang dihormati, dengan itu berakhirlah sesi forum kita pada petang ini. Dan dipersilakan Yang Berbahagia Datuk dan semua hadirin, hadirat dan juga peserta untuk bergerak ke ruang sebelah ini, di ruang sebelah bilik seminar ini untuk kita menikmati jamuan petang. Dan jangan lupa kita akan berjumpa lagi pada jam 7 malam ini ya, untuk perasmian pembukaan dan malam puisi sila di ballroom tingkat bawah Hotel Shangri-La ini ya. Dan sambil menikmati jamuan ringan petang ini, tuan-tuan dan puan bolehlah ya melawat ataupun berkunjung ke gerai ataupun pameran buku dan membeli buku-buku pilihan anda. Jadi insyaAllah itu sahaja petang ini. Jumpa malam nanti. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi malam nanti. Terima kasih.